Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahaditsin nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan-tuan imam, ahli pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur yang tidak teringgannya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke akhir zaman, sehingga ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Sebagai contohnya, dalam satu hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang ada seseorang yang membunuh 99 orang. Lalu dia rasa nak bertaubat dan diminta supaya orang tunjukkan kepada dia orang yang boleh dirujung. Maka orang tunjukkan seorang rahib, iaitu ahli ibadat. Lalu dia berjumpa dengan orang rahib ataupun ahli ibadat ini. Apa yang dikata oleh ahli ibadat itu? Kamu bunuh 99 orang, tak ada taubat lah dah. Tidak ada taubat lah dah. Dia bunuh pula rahib itu, cukup 100. Lalu dia meneruskan niat dia untuk bertaubat, dan dia minta pada orang ramai supaya tunjukkan orang yang paling alim sekali di atas muka bumi ini. Dia bertemu dengan orang alim itu, dia kata, pergilah kamu ke satu tempat, kerana kamu tidak boleh duduk dalam bi'ah atau suasana maksiat. Kalau kita nak bertaubat, kita kena hijrah, cari tempat, duduk dekat orang-orang saleh, duduk dekat masjid, pergi ke masjid misalnya. Pintu taubat sentiasa terbuka. Kalau kamu betul-betul ikhlas, maka dia pergi. Sampai di pertengahan jalan, meninggal dunia di situ. Maka marilah malaikat rahmat dan malaikat azab, masing-masing mengaku dia punya. Malaikat rahmat nak ambil, kata ini orang nak bertaubat ni, orang nak buat baik ni. Malaikat azab kata, tak cukup syarat lagi ni, baru pergi kampung orang nak buat baik je. Apa yang terjadi? Allah SWT utuskan seorang malaikat, kita panggil seorang lah, satu malaikat menyerupa macam manusia. Malaikat untuk mendamaikan apa? Mendamaikan dua orang malaikat. Akhirnya malaikat rahmat menang, kerana diperintahkan supaya ukur mana lebih jauh, mana lebih dekat. Dekat ke kampung azab ataupun dekat ke kampung rahmat, kampung taubat. Maka dekat sejengkar. Lebih dekat ke kampung rahmat. Allah SWT perintahkan bumi ini supaya dia mendekat. Bumi rahmat tu supaya mendekat. Lebih sejengkal je. Maka orang itu menjadi habuan kepada malaikat rahmat. Itu tuan-tuan dan puan-puan, orang berilmu, ya. Kalau tidak berilmu, ke mana pergi? Dalam hadis ini, hadis sahih tuan-tuan dan puan-puan, mana perginya? Mati, kena bunuh. Walaupun orang yang sangat hebat dari sudut ibadatnya. Ini tuan-tuan dan puan-puan, pentingnya ilmu. Maka pada malam ini kita sentuh ilmu tauhid. Untuk mengesahkan apa? Mengesahkan akidah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ini penting sekali, sangat penting. Supaya apa? Tak terperangkap dalam akidah-akidah yang salah dan menyeleweng. Macam-macam sekarang ni. Ada hak tradisional, konvensional, ada yang moden-moden, dan ada yang klasik-klasik. Yang klasik nanti kita akan baca dalam kitab ini insya-Allah malam ini. Yang moden-moden, contemporary, pluralism agama, liberalism agama,
Ini tuan-tuan dan puan-puan, ancaman kita sekarang ni. Baik. Muka surat berapa kita? Kitab Risalah Tauhid. Seperti biasa kita gilir-gilirkan kitab Risalah Tauhid ini dengan kitab Penawar Bagi Hati. Minggu lepas kita sentuh kitab Penawar Bagi Hati, dan pada malam ini insya-Allah kita baca pula kitab Risalah Tauhid. Ya. Kita sampai ke muka surat 22. Kita telah masuk ke sifat ma'ani yang pertama. Dia ada sifat nafsiyah, wujud, ada sifat salbiyah, hidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamu bi nafsih, wahdaniyah, dan qudrah. Qudrah masuk sifat dia panggil sifat ma'ani. Qudrah, iradah, almun, hayyun, sama', basar, kalam. 7 sifat ma'ani. Kemudian 7 lagi sifat ma'nawiyah. Inilah yang kita kata sifat yang kita wajib tahu, kita belajar. Kerana dia ibu ni, ibu. Ya? Jangan salah faham. Lalu saya bertanya, kalau berceramah di sekolah rendah, sekolah menengah, di kem-kem ibadat, melibatkan murid-murid, berapa sifat Allah? 20 kata. Khata' 20. Khata' maksudnya salah, khata'. Tak betul 20. 20 tu sifat yang wajib kita tahu. Sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu Wa Taala banyak. Allah tidak tidur, sifat Allah. Allah tidak makan, sifat Allah. Allah tidak beranak, sifat Allah. Allah tidak memperanakkan, sifat Allah. Banyak. Tapi kita ni belajar ni ibu dia. Ibu mana? Ibu dia ialah mukhalafatuhu lil hawadith misalnya. Allah SWT itu tidak serupa dengan yang baru, yang makhluk, yang dicipta. Laisa kamitslihi syai'. Simple situ. Allah tak serupa dengan segala sesuatu pun. Ya? Makhluk ma'adallah, ma siwallah. Apa yang selain daripada Allah itu makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluk dia. Meletak molek-molek situ. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Al-Qudrah, ya. Kita dah baca separuhnya. Di 1-2 perenggan yang kedua sebelum akhir, ya, wahid senani salasa arba'an khamsah sittah, baris yang ke-6. Al-Qudrah apa maksudnya? Kuasa. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha kuasa. Maka yang sebenarnya ialah Tuhan yang bersifat qudrah, mempunyai kebesaran dan perintahan yang meliputi dan sekalian makhluk di dalam genggamannya, yang bersendiri mengadakan apa-apa kehendaknya yang tiada dapat dikirakan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ini dia maha kuasa. Semua makhluk dalam genggamannya, maksudnya dalam kekuasaannya. Dialah yang menentukan segalanya. Yang bersifat qudrah, ya. Allah Subhanahu Wa Taala ni zat yang maha mulia, yang maha kuasa. Dia ada sifat kuasa dia. Kalau orang tu berkuasa, ada kuasa, tentu ada kuasa. Kalau orang tu alim, tentu ada ilmu. Jadi tak betul lah Mu'tazilah kata, Jabariyah kata, Qadariyah kata Allah itu tidak ada sifat. Dia nafikan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata Allah itu mengetahui dengan zat. Allah itu berkuasa dengan zat. Allah itu berkehendak dengan zat. Dia kata mana ada boleh sifat-sifat lagi? Allah saja hak yang qadim. Yang lain tak qadim, kata dia. Kita kata, ada ke orang alim tapi tak ada ilmu? Ada ke orang yang berkuasa tapi tak ada kuasa dia? Ada. Dari segi akal, itu dia panggil hujah akli. Hujah naklinya, Allah sendiri sifatkan diri dia sebagai yang berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Baqarah. Innallah, sesungguhnya Allah di atas segala sesuatu. Qadir, ini sifat musyabbahah. Mubalaghah, ada maksud mubalaghah itu. Maksudnya apa? Yang maha kuasa. Itu yang Abdul Qadir, Abdul Qadir pun boleh. Abdul Qadir pun boleh.
Hamba Allah yang maha berkuasa. Allah yang maha kuasa. Sabit dari sudut apa? Dari sudut akalnya, dan sabit dari sudut nasnya, naklinya, ya. Dari sudut akli dan sudut naklinya. Karena kalau Allah SWT tidak ada sifat kuasa, tentu dia lemah. Kalau dia lemah, dia bukan Tuhan. Mudah je. Kalau dia lemah, dah sudah tentu memerlukan orang yang menguatkan dia. Siapa yang menguatkan dia? A, kata-kata. Dan A tentulah ada orang yang menguatkan dia. Pasal tidak ada konsep semula jadi. Maksudnya azali, qadim. Allah itu berkuasa sejak mula. Tak ada konsep itu. Tentu A pun ada orang yang menguatkan dia. Kita kata B, tentu ada orang yang menguatkan. Kita kata C, sampai Z, sampai balik-balik A. Dia panggil apa tu? Daur. Balik semula. Daur. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 1 yang menyempurnakan 2, 2 yang menyempurnakan 3, 3 menyempurnakan 4, 4 yang menyempurnakan 5, 5 yang infinity. Itu dipanggil tasasul. Mata rantai yang bersama-sama tak putus-putus. Sampai bila ni? Ni balik kepada siapa dulu? Ayam ke telur dulu? Kita kata telur. Lepas tu, siapa yang menelurkan telur itu? Ayam. Kalau gitu ayam dulu. Dah? Tak selesai masalah itu. Kita nak bagi selesai. Allah itu bersifat dengan sifat kudrah sejak qadim, sejak azali lagi sempurna dah. Titik. Habis. Baik. Ya, maka semua makhluk dalam genggamannya Allah SWT ni maha kuasa. Tapi kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, nanti kita akan sentuh. Dalam bab ini dia tak sentuh lagi, ya. Dia akan sentuh secara khusus. Ada ta'alluq dia. Kudrat dan iradat ni ada ta'alluq dia. Kita sebut sikit. Muqaddimah ni. Kudrah ni ta'alluq dengan mumkinat sahaja yang harus terjadi. Boleh ada, boleh tiada. Dia tidak terta'alluq kepada yang wajib dan kepada yang mustahil. Masuk mustahil dan wajib ni wajib pada akal. Kalau kita tak sebut gitu nanti, ada kemungkinan nanti. Bila kita buka sesi soal jawab nanti, mungkin ada orang nak tanya. Baik, ustaz kata Allah SWT maha kuasa. Boleh tak Allah SWT tu cipta satu Tuhan selain daripada dia? Sudah. Yang ada ni? Allah itu maha kuasa. Boleh tak Allah SWT ciptakan satu objek, batu, yang sampai dia tak boleh nak angkat? Sudah. Ini tuan-tuan dan puan. Ta'alluq dia, ta'alluq pada mumkinat sahaja yang mungkin. Bukan tertakluk pada yang mustahil, ya. Yang mustahil, yang wajib. Ini kewujudan Allah SWT itu wajib. Kewujudan Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Qadim itu wajib. Wajib pada akal, mesti ada. Akal kita tidak boleh menerima tiada. Jadi tak bolehlah kita kata, boleh tak Allah SWT ciptakan satu Tuhan yang serupa dengan dia, Tuhan yang kedua? Boleh tak? Allah Maha Kuasa. Boleh tak? Ini bukan soalan tuan-tuan dan puan-puan ni. Ini orang kata orang mengigau, orang mengacau. Dia tak khabar. Dia tak faham. Ni kita bukan jawab soalan dia. Kita panggil, kita ajar apa mustahil akal. Ada mustahil aklan. Ada apa yang pakai wajib aklan. Artinya secara akal. Kita kena ajar hak tu. Dia kata apa? Dia tanya kita. Boleh tak tuan duduk depan saya, dalam satu masa yang sama duduk belakang saya? Boleh ke? Taklah maksudnya. Duduk ada di hadapan, dalam masa yang sama, juga ada di belakang. Masa yang sama. Mustahil akal ini, mustahil akli ini. Mustahil pada akal. Kalau ada orang yang minta kita gitu, kita kena ajar mari sini. Kita tak perlu jawab soalan itu. Itu macam orang kata budak-budak umur 3 tahun, dia cakap pun dia tak tahu apa. Macam anak saya kak. Itulah yang saya potong lama TV itu. Tapi enjoy dia bagi, kononnya nak tengok, tanyalah ustaz, nak tengok forum perdana, pasanglah juga. Dia bagi free. Telefon tu.
Foto 3 tahun dah. Telefon lagi. Ambil lah. Lepas itu ada juga masuk tu. Kita dalam jaga-jaga tu masuk. Kita kata. Hantu abah ada. Kata dia. 3 tahun ni, 3 tahun. Saya kata hantu tak ada kan? Abah kata tak ada. Ada abah. Tak ada. Ada. La ilaha illallah. Tu dia masuk. Ni. Tak khabar, tak khabar. Kita kata tak ada. Dia kata ada. Pasal apa? Khayal dia. Khayal dia tengok TV. Ni kita kena ajar apa? Kena ajar apa itu mustahil akli, apa itu wajib akli. Mustahil akli kita tak boleh terima, akal kita tak boleh terima adanya Allah Subhanahu Wa Taala, adanya Tuhan yang serupa dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akal kita tak boleh terima Allah itu tiada, pencipta ini tiada, akal kita tak boleh terima. Itu mustahil akli. Dan wajib akli, akal kita mesti kata ada pencipta pada alam ini, mustahil diwujud sendiri. Jadi ta'alluq kudrat Allah SWT ni tidak tertakluk kepada itu ya. Sebab itu Al-Imam As-Sanusi dia lawan habis-habisan Al-Syekh Ibn Hazm yang mengatakan bahawa Allah SWT itu maha kuasa, sehingga kan dia berkuasa mengambil anak, menjadikan anak dia sendiri. Kalau tidak, Allah itu lemah. Tidak ada perempuan. Hak mustahil itu tak masuk ta'alluq Allah SWT. Itu dipanggil zallatul ulama, kegelinciran ulama. Kita tak boleh ikut kegelinciran ulama ni. Kadang-kadang ada juga ulama ni dalam pada begitu dia tergelincir. Mudah-mudahan Allah SWT maaf dan ampunkan kegelinciran yang ada itu. Baik. Tuhan sahaja yang mempunyai kuasa menjadikan dan mentiadakan, dan ia sahaja yang berkuasa mengubah-ubah akan segala perjalanan alam. Ya, ni tuan-tuan dan puan-puan letak dalam kepala ni molek-molek. Saya cakap begitu pasal apa? Ada orang percaya ni, pergerakan bulan, bintang apa semua tu mempengaruhi nasib manusia. Ini serupa kepercayaan dengan agama lain. Jenuh kita nak tentukan bila nak akad, bila nak masuk mina, bila nak kahwin. Pasal apa? Dia kira ikut takwin dia bulan naik, bulan turun. Bulan naik, bagus. Tarikh itu bagus. Waktu itu bagus. Ya? Bulan turun, tak bagus. Nanti sempit rezeki. Tak molek bila nak kahwin. Nak naik rumah. Nak pindah rumah. Dan sebagainya. Saya dah terkena dah sekali baru ni. Susahlah weh. Nak tentukan tarikh tu. Tarikh nak akad tu. Dia kira ada bulan naik, bulan turun. Kalau bulan turun siap. Kalau bulan naik murah rezeki. Berat tuan-tuan dan puan-puan. Bulan ke menentukan takdir, qada dan qadar ni? Menentukan rezeki seseorang ni, menentukan untung nasib seseorang ni. Lintah dia biawak balik weh. Dia nak pergi Kuala Terengganu, ambil barang, lintah dia biawak lori dia balik. Ni beriman dengan biawak. Berat tuan-tuan. Ni menentukan perjalanan alam ini, ya. Itu yang dia panggil ilmu nujum tu, nujum pak belalang. Ilmu apa? Anatomi, astrologi, ilmu horoskop ke apa ke? Ya? Salah. Ya? Ada. Tak ada. Tak ada konsep itu tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena pegang, tidak ada konsep sial majal dalam Islam. Ya? Tidak ada konsep sial majal. Tu kena pegang molek-molek. Hari Rabu ke, hari Isnin, hari Khamis ke,
Kalau ada kepercayaan bulan naik, bulan turun ni molek nak akad nikah, teruklah wali hakim. Tok imam nikah teruk. Pasal apa? Pasal masih berebut bulan naik. Hak macam berebut 12 bulan 12 tahun 2012. Hak berebut 11 bulan 11 tahun 2011. 11 11 11 11. 12 berebut belaka. Tarikh tu. Jenuh Pak Imam itu belum tentu ada belum tentu ada sial majalnya, dia cuma nak nombor tu istimewa kononnya berebut. Kalau ada kepercayaan sial majak, bulan naik bulan turun, jenuhlah Pak Imam. Kami nak waktu ni juga. Hak ni pun nak waktu ni juga. Itu menunjukkan bukan ajaran Islam. Dan Nabi SAW pun tidak pernah ajar begitu begini. Ya? Tapi memang ada yang dia sebut. Yang saya baca tengok. Kalau nak pergi perang kena turun hari Rabu. Nak kena, misalnya kena turun lepas Zuhur. Kalau sebelum Zuhur nanti mati. Berat tu. Ya. Ya. Masa-masa tu. Baik. Dia memang kiraan-kiraan. Kadang-kadang yang disebut itu memang ada dalam kitab. Masalahnya kitab itu berasal daripada mana? Itu yang kita pertikaikan. Kerana kita merujuk kepada yang pertama Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran tidak ada sebut. Juga As-Sunnah pun tidak ada sebut. Jadi tidak ada mana-mana dasarnya kiraan itu. Dia ada apabila mensabitkan kepada sial majal, ada untung nasib, murah rezeki, selamat perjalanan dan sebagainya, maka itu sebenarnya sudah ada seolah-olah unsur tilikan ataupun unsur perkara lain yang ada campur tangan terhadap kekuasaan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bermasalah. Ya? Boleh membawa kepada syirik kerana kita percaya ada unsur lain yang mempengaruhi nasib kita. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan, kena ada hak tu. Memang ada dalam kitab, tapi kitab itu masalahnya di mana sumbernya. Ya, tidak semua kitab-kitab tua kita yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang ada pengamalan berdasarkan kepada adat dan budaya, kepada ada kebatinan dan kependekaran pun ada juga. Ya? Amalan-amalan itu yang diwarisi oleh daripada datuk nenek turun temurun sampailah kepada kita. Jadi susahlah kita nak buat. Ya? Gak kuku. Kami baik. Kerak kuku ya. Kerak kuku dulu saya waktu kecil-kecil pun begitulah dia beritahu dan sebagainya. Sebenarnya ialah yang elok kita kerak bila kita nak mari sembahyang Jumaat. Itu yang elok kita kerak. Dia hari-hari lain tidak ada masalah dan larangan. Hatta malam dilarang kerak kuku dulu-dulu kerana tak nampak. Pakai pisau besar. Tak pakai kuku. Jawapan bukan nak potong kuku jadi potong jari nanti. Sebagainya. Kan ada larangan. Jadi kalau kita meneliti dari segi nasnya tidak ada sebarang nas yang menghalang. Ya? Cuma ada hari-hari baik yang disebut. Misalnya hari Jumaat, ada berkat-berkatnya, bulan Ramadan, penghulu segala bulan, hari Jumaat penghulu segala hari, pagi berkat kata Nabi, kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kalau kita nak orang kata buat kerja tu, buat pagi-pagi ambil berkat. Tu tak ada masalah. Ada nasnya. Cuma Ya, baik. Kelebihan biasanya merujuk kepada yang gaib. Dan sekiranya yang gaib, kita perlukan satu hujah yang kuat. Kita tidak boleh berdasarkan kepada pendapat dan andaian semata-mata. Itu masalahnya, Ustaz. Ada tak disebut dalam hadis? Kalau ada,
alhamdulillah ala ra'sil wal ain. Ada tak sebut dalam Al-Quran? Jadi kalau tidak ada, hanya semata-mata pendapat, ya, hanya semata-mata pendapat, maka itu hanya andaian sahaja, anggapan kita. Tapi kalau memang disebut pagi itu waktu yang berkat, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allah sebut, Rasulullah SAW sebut pagi itu, ya Allah berkatilah bagi umatku pada pagi-paginya. Maka pagi-pagi itu kita mulakan kerja, buat dan sebagainya, maka tak jadi masalah. Memang begitulah yang disuruhnya, ya? Tapi kalau sekiranya tidak ada, dia ada bermasalah kerana tidak boleh disandarkan kepada mana-mana, sedangkan perkara itu adalah perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Kalau perkara gaib dari masalah hadiah ahad pun, kita nak hadiah siapa yang qat'i, ya? Ya, ya, ya. Yang itu kita tangguhkan dulu Ustaz, pasal mungkin kita cuba cari tengok dulu di mana, ya, misalnya kitab dan kitab itu merujuk di mana dan sebagainya. Sebab setakat ini begitulah benarnya, tidak ada dalil-dalil yang menguatkan. Tidaklah sampai qat'i. Kalau qat'i zanni pun tak apa dah Ustaz. Zanni. Qat'i ini memang itu sekuat kewajipan bersembahyang lah. Nah, wallahu a'lam. Walau macam mana pun kita cuba carilah dia punya sandaran-sandaran dia dan sebagainya. Baik. Ya, ya. Ya, dalam kitab Tajul Muluk misalnya, kalau tidak silap, Jakim telah pun mengharamkan kitab Tajul Muluk tu. Ya, ada yang boleh diamalkan dan ada yang boleh, yang tidak boleh dan sebagainya. Jadi bermasalah. Kalau kita tengok nafsu isteri misalnya, 1 hari bulan di mana, 2 hari bulan di mana, seolah-olah nafsu itu ikut pergerakan bulan pula. Misalnya. Jadi itu yang menjadi masalah, ya, dalam pengamalan kita. Ada yang kata setelah kita mendengar ni Ustaz, maka kita tak buatlah. Satu kali saya pergi ke Kota Baru nak ambil barang, tiba-tiba biawak melintas lori saya, duk dalam hati, dia kata. Tetapi selepas kita dah dengar-dengar ni, kita pun pergi jugalah, tapi ada duk dalam hati tu, pasal kuat sangat pengaruh pesanan orang tua. Sampai-sampai di Kota Baru dia kata betul-betul memang tak dapat barang yang saya nak ambil. Macam mana tu Ustaz? Okay. Saya jawab dua dalam masalah ini. Yang pertama sekali Allah nak uji kita. Ya, Allah nak uji kita. Tengok macam mana kita punya pegangan, akidah kita dan ilmu kita yang dapat, yakin ataupun tidak. Ya. Yang kedua, dalam satu hadis kursi, Allah SWT menyebut, ana anda zanni abdi bi, aku mengikut sangkaanku terhadapku. Bila dah tuk itu, dia ada dah sangka buruk dengan Allah SWT, tidak total lagi, tidak 100% lagi, pergantungan harapnya pada Allah SWT, dah ada sangka buruk dari situ. Barangkali tak dapat ni kan, ada dah tanda-tanda tu. Artinya menang biawak lagi. Barangkali begitulah kalau kita nak kata menang biawak lagi. Sebab itu tak dapat. Wallahu a'lam. Okay. Sekalipun pada pandangan dan pada zahirnya manusia yang melakukan, yes, hakikatnya Allah.
memperbuat dan mengerjakan, tetapi hakikatnya ialah Tuhan. Hanya yang ada bagi manusia itu usaha dan ikhtiar. Itu pun tidak boleh memberi bekas pada mengadakan atau mentiadakan. Hanya usaha dan ikhtiar itu pihak madkhal jua, dalam kurungan iaitu jalan pada menjayakan sesuatu. Disyarah misalnya seperti putus sesuatu benda, maka jalan hendak putus benda itu mesti dengan dipotongkan. Maka bukan perbuatan potong itu memberi bekas pada memutuskan. Bahkan sebenarnya yang memutuskan itu ialah Tuhan. Ini tuan-tuan dan puan-puan, ya. Hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah perintahkan kita supaya buat usaha. Usaha itu dipanggil kasab ataupun ikhtiar. Allah jadikan usaha dan ikhtiar untuk kita gunakan dalam kehidupan kita ini. Ada sebab musabbabnya. Betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenyang itu Allah yang mengenyangkan. Tak boleh kita i'tikad nasi itu kenyang, syirik. Minum itu boleh memuaskan, menghilangkan dahaga, syirik. Tapi sebab musabbab, ikhtiar kita. Bila kita lapar, kita cari nasi, kena makan nasi. Kalau nak kenyang pada adatnya, kena makan nasi. Ini yang kita belajar itu, dah kita terang itu, ada hukum adat, ada hukum syariat, ada hukum akal. Ada? Kena. Dari sudut syariatnya ada ikhtiar, ya. Tetapi kena pegang juga dari sudut akidahnya. Ikhtiar kita tu, usaha kita itu tetap juga tidak memberi bekas, tapi diperintah oleh Allah SWT secara syariatnya. Sebab itu kita kata akidah, syariat dan tasawuf kena bawa seiring. Kalau tak bawa seiring, nanti kita akan jadi pincang. Cepat sangat kita melompat ke puncak dia. Kita tak lalui mata anak tangga tu daripada 1, 2, 3, 4. Kita tak naik molek-molek. Kita tak langkah molek-molek. Kita main lompat saja. Pop, pergi hakikat lalu. Ni berat ni. Jeng, tidak ada siapa pun yang boleh dipertanggungjawabkan. Semua serba-serbi Allah belaka. Lama-lama bertemu makhluk dengan Khalik, jadi wahdatul wujud. Ni mari wahdatul wujud ni. Tidak ada beza. Tidak ada beza pencipta dengan yang dicipta. Tidak ada beza Khalik dengan makhluk. Kerana apa? Apa yang dibuat oleh makhluk itu ialah perbuatan Khalik. Ini tak ada gunalah sembahyang, tak ada gunalah syurga neraka, tidak ada gunalah Nabi, tidak ada gunalah hukum hakam, hukum syarak, tidak ada guna. Tidak ada gunalah erti baik dan erti jahat. Tak ada. Pasal apa? Serba-serbi Allah belaka. Ni ada tuan-tuan dan puan-puan, ada ni. Kita di Besut ni pun ada, ya. Dia kata tidak ni, Allah nak isap rokok. Masya-Allah. Dia pun keluar rokok. Allah nak isap rokok, dia kata. Berat benar ni. Ini pasal apa ni tuan-tuan ni? Main lompat, pum, lompat. Lompat dia tak sampai ke puncak. Tapi dia terjatuh sebenarnya. Ya Ustaz. Al-Hallaj, naam. Al-Hallaj, ya, konsep wahdatul wujud. Kalau kita di rantau Melayu ni, di Sumatera, Hamzah Al-Fansuri dan sebagainya juga menganut wahdatul wujud. Cuma kalau kita nak perbahaskan wahdatul wujud apa semua ni, nanti kita mungkin habis kitab ini kita akan bahas dan sebagainya. Masalahnya persoalan Al-Hallaj itu pun masih ada ulama-ulama yang membela bagaimana. Itu, ya. Seperti Ibnu Arabi, ya, bukan Ibnul Arabi. Ibnu Arabi biduni alif lam, tak ada alif lam. Kalau Ibnul Arabi itu ulama fiqh Maliki, ya. Atau yang menganut faham wahdatul wujud. Baik. Kita baca sikit atau kita habiskanlah tutup untuk tutup sifat kudrah ni. Atau dengan ibarat lain diumpamakan manusia itu seperti kalam, maka berjalanlah kalam itu pada menulis sesuatu huruf, sesuatu kalimat dengan mengikut kehendak si penulis. Yang demikian jadilah pada zahirnya kalam yang menulis,
adapun hakikatnya ialah mengikut kehendak tangan si penulis. Tuan-tuan faham tu? Artinya penulis hakiki ialah Allah Ta'ala. Maka i'tikad dan kepercayaan manusia di dalam perkara-perkara ini, dia berbagai-bagai fikiran dan fahaman, seterusnya membawa berbagai-bagai kepercayaan dan i'tikad. Maka dengan sebab itu dinyatakan di sini 3 macam i'tikad atau kepercayaan. Hak ni insya-Allah kita akan sambung lagi masa-masa yang akan datang tentang aliran kepercayaan dalam akidah. Wallahu a'lam. Akhiri mari kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu